Assalamualaikum, Ciko. Assalamualaikum Jubi, apa kabar? Alhamdulillah. Minta maaf mengganggu malam-malam. Oke, Ada kita mana? ya. Hah? Ada mana? Di rumah saja lah, baru pas makan nasi nih. Oh ya kak. Family oke? Tadi tengok berita. Oh, family oke? Hmm? Family oke? Alhamdulillah, syukur semua sihat Alhamdulillah. Hmm, Satu memang tidak boleh keluar nih, duduk kat rumah je. ya. Hmm. Apa nih yang hari itu? Apa nih yang uh, video tuh hari itu sudah siap kah, Ciko? Nabi di mana tu? Video yang apa nih? Apa nih yang ada kan sekolah mau buat tuh pasal video korporat sekolah tuh? Macam Oh, mana video program? kau tu. Nah, Memang kita tak dapat buat jelas kekangan dia tu kan, sebab kita perlu bila video korporat ni kita sebenarnya kita plan nak ada syuting oh apa, gitu. kita nak kena panggil daripada luar untuk syuting apa, pakai drone, area view dan sebagainya itulah. Oh ya kan? Tapi tak ada masalah juga, nanti saya akan suruh guru kita yang bertanggungjawab tu, dia memang semangat tu nak buat benda tu. Oh iyalah. Sangat semangat. Kita bantulah kan dengan orang. InsyaAllah. Penting juga tuh untuk kita apa nih kalau ada pelawat ke apa kan nanti, Ciko. Ya, insyaAllah kita akan buat tu, insyaAllah. Sebab benda itu memang perlu dan kita pun tak payah lagi nak bila orang datang tu balik-balik kita nak bercerita kan. Kita tayang Betul. je. Kita tayang je, dia orang akan nampak tu. Betul. Kita punya sekolah ni macam Apa nih, ya. Ciko, apa nih macam mana Ciko punya NGO tuh? Okey kah? Bantuan-bantuan tim Covid nih. Ada buat juga di KK. Okey, alhamdulillah. Bantuan-bantuan tu kita terutama yang masa bulan Ramadan tu lah. Bulan Ramadan yang bulan sekarang ni dia kita bagi banyaknya secara online sebab kita susah nak gerak je. Ramadan hari tu sebelum PKP tu memang kita akan pergi, kita banyak juga dapat sponsor-sponsor, dapat semangat-semangat dan kita agihkan lah pada orang-orang ni. Macam ni lah, macam Ustaz David Liu tu lah. Iya kan? Jadi macam mana tuh yang Ustaz David Liu dengar-dengar macam ada orang bilang dia kena tangkap. Betul lah, Ciko? Dia sebenarnya Ustaz David Liu ni, dia yang kalau tak silap saya lah, yang terakhir dia punya status dia tu 25 Mei kalau tak silap saya, kan 20 Mei. Ya betul. Dia sudah beli barang, kan dia ada update di status dia kan, beli barang, dah satu trailer semua kelengkapan. Macam 28. 28. Tak ingat, saya ingat. Lebih kurang itulah. Lepas tu dia senyap. Kan? Dia senyap. Terus tak ada dah. Tapi makluman yang saya dapat, saya ada nampak, tadi tak silap saya tengok, ada seorang artis kita, Caprice. Caprice kan? Okey. Caprice, dia penyanyi tu kan. Dia ada cuba hubungi Ustaz David Liu menggunakan WhatsApp lah, personal lah. Dan alhamdulillah Ustaz David Liu membalas. Dia membalas ni maksudnya alhamdulillah Ustaz David Liu ni okey lah. Dia okey dan dia tidak cakap banyak pun, dia hanya cakap dia okey dan doakan dia. Oh gitu. Sebab prosedur nak masuk ke Gaza ni bukan benda yang mudah lah. Bukan mudah. Sangat-sangat ketat, sangat-sangat susah. Tambah-tambah kita nak bawa pula bantuan orang luar pula yang datang, memang dia agak susah sikit lah. Betul. Kita doakanlah itu sajalah. Iyalah, mudah-mudahan lah dia. Lagipun banyak kan dengar-dengar kan, Ciko? Dia bawa bantuan. Banyak tu dia sebenarnya mula-mula dulu dia apa, bagi dengan kewangan dia lah. Tapi bila dah makin ramai orang tengok dia buat benda-benda itu, akhirnya dia buat satu dana khas, ramai orang menyumbang. Itu dia terpaksa keluar tu sebab ramai orang menyumbang. Aura dia ada tu. Orang pun percaya kan nak bagi dengan dia jadi. Berapa lama juga sana? Lama soalnya dia. Lama sudah tu. Tapi itulah, kita doakan dia mudahkan lah. Kan. Bagus dia tu JB. Kita patut tirulah dia punya usaha dia tu kan. Kita tak buat di peringkat global macam dia, kita buat di peringkat sekolah, di peringkat sedaran. Okay, itulah betul, Ciko. Macam mana mau buat? Sekarang saya ni pun sakit kepala ni, Ciko. Enggak lah, sakit kepala sebab saya pun baru meeting juga dengan apa ni PPD. Cikgu tahu kan sekarang apa ni kita sambung lagi kita punya PKP ni? Betul. Aduh. Jadi kita memang sudah jangka juga sambung ni, tapi tak sangka lah pula sampai berminggu-minggu ni. Kita ingat sambung sekejap je. Masalah dia, yalah hari tu kan kita sudah buat apa tu plan kita tu.
semua guru-guru macam mana persediaan untuk PDPR budak-budak nih. Kita hari itu kita plan sampai 14 hari bulan saja. Betul. Kita nak sangka juga sampai sambung lagi begini kan. Itulah saya telepon cikgu nih. Mau tanya apa yang kita kena buat Dia pun sekarang pening sudah cikgu. Dia itulah kita ni bukan apa. Bila sebut saja PDPR ni, betul, maka memang tidak kita perlukan capaian internet kan. Semua terpaksa bergerak secara online kan. Paling minima pun macam yang paling penting sekali adalah PDPR lah murid kan. Itu yang saya sebagai PK1 ni pun agak pening juga ni kan. Kita kesian kepada murid kita cuba untuk bagi beberapa option, bagi pilihan kepada diorang kan, supaya benda yang kita nak bagi tu, PDP yang kita nak sampai kepada guru-guru kita yang semangat nak bagi tu sampai kepada diorang kan. Betul. Jadi cikgu cikgu ada juga berbincang dengan KP-KP ke semua? Ada juga berbincang kamu? Ya, saya ada minta juga pendapat daripada KP-KP kita ni, macam mana apakah pendekatan yang kita buat ni sesuai ke tidak kan. Betul. Kita tengok dapatan yang kita buat ni, contoh sebelum ni kita bagi tugasan-tugasan kepada murid melalui WhatsApp kan. Kita ada grup-grup WhatsApp community kelas kan. Cumanya bila kita bagi dalam keadaan begitu, kekangannya ada beberapa orang murid lah, bukan kata beberapa lah, kira mungkin hampir separuh lah pada murid kita kan. Dia kekangannya adalah terpaksa diorang berebut gadget-gadget ni. Terpaksa berebut handphone, tablet dan sebagainya kan. Kadang ibu bapa pergi kerja, balik tu baru diorang nak boleh tengok semua kan. Jadi satu lambakan kerja kepada diorang lah, sebab banyaklah nak tengok kan. Betul. Jadi bila keadaan begitu, dia agak mendesak. Saya nampak dia agak mendesak lah, sebab kita setiap hari kita bagi kerja, betul. Dia akan naik bingung. Jadi kita bincang dengan ketua-ketua panitia ni, salah satu option atau pilihan lain yang kita boleh buat, mungkin kita bagi tugasan yang dalam bentuk jangka panjang. Maksudnya janganlah bagi hari tu dan terus nak siap hari tu. Dia akan bagi kesusahan kepada murid, dan guru pun susah juga. Betul. Nak menyemak tu kan. Betul. Kan. Jadi kita bagi satu tugasan, contohnya macam PBL kan. Kita bagi tugasan kerja khusus untuk diorang ni, PBL ni. PBL lah. Kita bagi begitu, maksudnya mungkin keterlibatan dia tu akan lebih meningkat lah. Begitu. Kan. Parent dia baca WhatsApp, tugasan ni bagi tahu dekat anak dia. Mungkin ambil masa dalam 2 minggu untuk siapkan. So diorang ada masa lah. Time yang kita buat sebelum ni, kita ada buat juga PBL ni yang sebelum ni. Sebenarnya kita ada buat, cuma tak menyeluruh lah. Begitu. Kan ada sebab kita sebenarnya kita tak boleh juga nak paksa guru kena buat ini. Dia mengikut kesesuaian dan macam mana selesanya guru itu nak bagi kerja lah. Betul. Dia lebih faham kan, guru lebih faham muridnya kan macam mana kan. Betul. Jadi ini sebagai inisiatif lah. Inisiatif kan. Kalau sekurangnya kita tidak mengabaikan murid yang yang tak dapat ikut secara hari-hari ni, sekurang-kurangnya dia ada tugasan yang dia buat dan dia belajar. Kita nak capai tu maksudnya murid itu belajar. Betul. Medium macam mana tu terpulang lah kan. Jadi macam mana respon dorang ni dengan KP-KP tu, dengan PBL ni? Dorang setuju ke macam mana respon dorang? So far memang kalau ikutkan memang majoriti setujulah. Setujulah. Maksudnya kita menyediakan beberapa pilihan kepada murid ni. Daripada kita mendesak satu cara sahaja dan dia punya peratusan dia tidak naik, sekurang-kurangnya kita bagi 2 cara dan peratusan tu akan naik. Dan mungkin juga kita boleh tambah lagi satu. Ada lagi guru yang berkemampuan dan muridnya pun mampu, boleh ikut kelas PDPR memang secara online lah. Online lah. Dia tidak lagi kita buat online. Mungkin guru tu boleh buat kelas menggunakan Google Meet ke. Kemudian mungkin kalau ada guru yang ada channel YouTube dan sebagainya,
dia boleh buat rakaman, kemudian di-upload di sana, murid dia boleh anytime boleh tengok. Yang penting kita nak murid tu belajar dan dia ada dapatan daripada apa PDPR tu. Dia boleh hantarlah. Bila guru tu bagi tugasan online kan, nanti dia akan hantarlah. Betul. So dia akan nampak lebih ni lah. So itu yang pertama lah kan, cadangan kamu. Jadi yang untuk yang ada yang cadangan lain lagi? Tu saya dah sebut 3 tu tadi sebenarnya. Yang pertama tadi modul kan, modul. Okay, yang modul lah. Modul kita yang itu kita dah buat sebelum ni. Cumanya kekangannya adalah sekarang guru pun tak dapat pergi sekolah. Kalau kita nak buat modul pun guru tak dapat pergi sekolah dan mungkinan besar juga parent pun tak dapat datang ambil. Gitu. Jadi itu cadangan pertama yang kita buat dulu. Mungkin kita boleh berpindah kepada cadangan kedua lah, PBL. Ataupun kita menganjurkan guru-guru untuk buat kelas secara online lah. Dan saya dengar-dengar baru ni ada juga cadangan di grup panitia kita ni untuk kita bagi tugasan secara buku kerja. Buku aktiviti itu pun boleh juga sebab kita boleh katakan lebih kurang 80% murid kita, 80 lebih persen lah murid kita ada buku aktiviti ni. Ada juga yang tidak tempat beli tu hari kan. So bila kita sediakan beberapa option kepada murid ni, saya rasa keterlibatan tu atau peratusan dia tu akan meningkat lah. Murid boleh pilih jalan mana yang dia boleh untuk ni lah. Sebab kita kena kita kena capai juga target kita tu dalam 90% lah. At least kita kena itulah mungkin tadi kita buat satu cara tu tadi, mungkin yang awal tu modul keterlibatannya katakanlah 70%. Bila kita tambah lagi satu option, mungkin dia akan naik lagi 10% dan bila kita buat lagi satu option dia akan naik lagi 10%. So boleh mencapai lah apa yang kita nak tu, insyaAllah 90% tu boleh mencapai lah bila kita sediakan bermacam-macam option ataupun pilihan kepada murid kita. Yang penting target kita adalah murid itu dapat belajar. Tidak ketinggalan lah. Yalah, sebab betul juga kan. Ni data penting juga, kita kena data kan. Saya kena buat semua. Jadi pastilah cikgu sudah buat begini, sudah buat tindakan yang sudah buat mesyuarat apa semua dengan KP-KP. Dan inilah nanti saya cuba akan peralusi lagi macam mana kan. Ya, mungkin pengumpulan evidence tu dia orang boleh buat macam kalau modul senang lah kan, memang dia akan kembalikan modul tu bila dah siap. Betul. Kalau PBL pun sama juga, bila projek tu sudah siap dia kena kembalikan lah. Online ni pula memang kalau sudah cikgu tu letak di YouTube, memang semua orang pun boleh tahu lah, memang cikgu tu mengajar, memang ada dekat YouTube. Betul. Dia pun sama semuanya. Maksudnya setiap apa yang kita buat itu, option yang kita buat tu memang dikepilkan bersama dengan evidence. Betul. Sama ada evidence tu dalam bentuk hard copy ataupun soft copy lah. Yang tu juga. Okey dah tu. So kita sudah ada 3 cadangan kan? Nanti insyaAllah lah. Nanti cuba cikgu pantau lah kan dari masa ke semasa. InsyaAllah kita akan cuba pantau dan kita akan tengok juga keberkesanan itu dan kita akan tengok macam mana dalam berapa tempoh tu sekian-sekian apakah kesannya tu. Nanti minggu depan buka sekolah sudah kan? Ya. PDPR sudah start. Nanti saya mau jumpa cikgu lagi. Mungkin dalam tempo 8 hari dah begitu. 8 hari gitu 20 masuk 22 lah. Dalam 22? 22 23 betul lah. Saya cuba lagi. Kita cuba jumpa lagi balik. Kita cuba analisis balik dan kita tengok apa keberkesanan dia tu. Ya, kalau betul. Kiranya perlu penambahbaikan, kita akan buat penambahbaikan lah. Ya, betul. Okey cikgu, saya pun ada kerja lagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak JB. Atas kerja keras fikir satu. Alhamdulillah, itu memang my pleasure. Mengganggu malam-malam begini, terpaksa kontak apa semua. Saya ni pun cikgu, dah ada rehat ni. Ya. Petang pagi berjam. Ada sediakan. Itulah. Okey, nanti kita jumpa lagi juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak JB. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat. Okey, selamat.